A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada tengah hari ini Ustaz Muhammad Syafiq akan mengganti kelas akhlak ini. Sebelum ni yang Ustaz dapat maklum bahawa Ustaz Akmal tiada dah siapa rindu Ustaz Akmal angkat tangan. Siapa rindu Ustaz Akmal angkat tangan. Ustaz nampak ni. Saya angkat tangan. Tak perlu buka mic, angkat je tangan. Ustaz nampak. Bagus. Ustaz Akmal best tak dia ngajak akhlak? Kalau cakap best dalam chat. Jangan buka suara. Best cakap best dekat dalam chat. Bagi tahu dalam chat. Siapa rasa Ustaz Akmal yang ajar subjek akhlak sebelum ni dia best mengajar. Dia best mengajar dalam kelas akhlak ni. Siapa kata best angkat tangan. Dan cakap best dari ruangan chat. Ustaz tengok Best. Mukhtar kata best. Ahmad Syamil kata best. Akhil Rizki kata best. Ahmad Syamil kata best. Adriana Maisara kata happy. Dia Safia kata best. Razwa Zainal kata best. Linda Jamaluddin kata best. Muhammad Nukman kata best. Adriana Maisara kata best. Alhamdulillah. Okay. Ada sebelum tu ada ucapkan terima kasih tak? Ya. Adriana Maisara tu patutnya Hazim patutnya. Hazim. Okay, Hazim kata best. Okay. Okay, Ustaz nak kamu semua beri tepukan pada diri sendiri kerana bersama dengan Ustaz Akmal sepanjang Ustaz Akmal ada di Roda Islamic School sekarang ni. Okay, dah habis tepuk dah. Okay, terima kasih semua murid. Seronok tengok tepuk. Kamu tengok tepuk. Ustaz pun rindu kamu semua di sini dari rumah. Ustaz rindu kamu. Rindu sebab melihat gelagat perangai awak dekat sekolah kan. Baik-baik kan. Dengar cakap kan. Tidur masa Kailullah. Siapa rindu nak tidur masa Kailullah? Siapa masih rindu tidur dekat sekolah masa Kailullah pukul 1? Dekat surau. Kailullah dekat surau. Angkat tangan. Siapa yang merasakan dia rindu sangat-sangat masa dekat sekolah. Dia tidur untuk Kailullah pada pukul 1 tengah hari 1 petang. Best tak tidur? Kalau kata best, cakap di ruangan chat best. Hari ni sebelum Ustaz mula, Ustaz nak sekadar mukadimah untuk kamu supaya kamu bersemangat untuk belajar murid tahun 1. Sebab apa? Sebab bila kita belajar dapat ilmu, kita amal dan kita sampaikan kepada kawan-kawan yang lain. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa lagi, kita buka kelas kita dengan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda tangan. Macam kelas betul-betul dalam kelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz bagi salam beberapa kali pun tak apa. Okey, insya-Allah Ustaz akan sambung pembelajaran kita subjek akhlak. Buku akhlak tu. Tu kawan kamu siapa nama ni, Dia Safia dah tunjuk akhlak tahun 1 dah. Bagus.
Okey, sekarang ni Ustaz tanya pada kamu semua, untuk subjek akhlak kan, untuk akhlak, tajuk yang belum belajar macam mana? Dah belajar ke belum belajar? Semua tajuk dah belajar ke belum? Semua tajuk dalam buku teks tu kan? Kan yang Ustaz Akmal ajar tu kan? Kan? Dah belajar ke belum? Belum lagi belajar. Belum. Dah ke belum? Belum lagi belajar sampai habis satu buku. Maksudnya tajuk yang Ustaz Akmal ajar. Tajuk subjek akhlak yang Ustaz ajar, Ustaz Akmal ajar dah habis semua dah Ustaz Akmal ajar. Belum. Belum. Okey, kalau belum tak apa, Ustaz pun buka buku teks kejap 5 minit. Ustaz buka kejap. Ustaz pun nak buka buku teks kejap. Kejap 5 minit. Bagi Ustaz 5 minit kejap. Ustaz nak buka buku teks. Okey, murid-murid. Dalam buku teks kan, tajuk berdoa dah belajar belum? Adab dan fadilat berdoa dah belajar belum? Dah lah Ustaz. Okey, Dah Ustaz. Okey, tajuk kejap. Okey. Adab kodok hajat dah belajar belum? Kodok hajat dah belajar belum? Ustaz ulang, adab kodok hajat dah belajar belum dengan Ustaz Akmal? Belum. Belum, betul belum Betul belum? Dah ke belum? Dah belajar belum? Belum, okey baik. Okey, insyaAllah Ustaz akan share screen. Ustaz nak yang lain boleh tutup mic je, tutup mic sambil lihat je tak apa. Awak cakap pun biar Ustaz tak dengar pun. Ustaz nampak, oh kamu nak cakap tak apa. Nanti Ustaz baru boleh benarkan awak cakap. Sekarang ni boleh tak bagi Ustaz cakap dulu? Boleh tak? Bagi Ustaz terangkan dulu. Kita nak belajar pada tengah hari ni. Boleh tak? Boleh Boleh, kalau boleh tolong angguk. Boleh ke tak boleh? Kalau tak boleh geleng, kalau boleh angguk. Alright. Sekarang ni Ustaz tanya pada kamu, nampak ke tak yang Ustaz share? Kalau nampak sila angguk. Kalau nampak angguk je, tak perlu buka mic. Yang perempuan, Ustaz tak nampak angguk awak. Dah nampak tak Ustaz share screen buku teks? Okey, tak apa Syami, jangan Syami, nanti tercabut kepala. Jangan. Nanti tercabut kepala Ustaz yang susah nanti. Okey, tak apa. Di sini kita akan belajar mengenai kodok hajat apa yang dimaksud kodok hajat? Kodok hajat tu ialah sesuatu perkara yang kamu kena buat. Contohnya kamu nampak di gambar atau permainan, nampak gambar tandas, singki, tandas. Jadi maksud dengan kodok hajat adalah inilah dia. Kamu nak pergi tandas, saya nak pergi tandas dengan berak. Tak boleh. Kita belajar akhlak murid, kita kena jaga bahasa. Dan bila mana kita belajar bahasa, kita akan sebut ibu ayah nak pergi kodok hajat. Ya? Ini dah belajar. Dah belajar belum? Dah. Siapa cakap? Dah. Dah belajar. Okey, tak apa. Kita ulang kaji pun tak ada masalah kan? Tak apa kalau kita ulang kaji? Tak ada. Tak apa kan kalau kita ulang kaji? Tak apa, senang nak ingat. Okey, baik. Okey, nanti di akhir kelas nanti kita akan menyenaraikan adab kodok hajat. Kita belajar baca dan mengamalkan doa, masuk dan keluar tandas, dan kita belajar menyebut adab-adab masuk bilik air dan tandas. Yang terakhir kita akan sebut adab-adab keluar bilik air dan tandas Nanti kejap lagi Ustaz akan bincangkan beberapa soalan
soalan itu yang kamu kena ulang kaji di akhir kelas nanti sekarang ni kita belajar dulu. Yang mana kita tak ingat yang tahu kita kita lupa. Okey, baik. Apa yang dimaksud dengan kodok hajat, adat kodok hajat? Adat kodok hajat. Adat kodok hajat kat sini ada satu orang ustaz, seorang murid. Dia bertanya, Ustaz, boleh saya tanya apakah adat kodok hajat? Lepas tu Ustaz Syafiq pun jawab, adat kodok hajat itu ada banyak. Antaranya ialah terlindung daripada pandangan orang. Takkanlah murid tahu satu, takkanlah orang kalau orang lain kawan kita bila kita pergi tandas dia kena ganggu pula dengan kawan. Padahal kita nak kodok hajat ni. Tapi kawan tu kacau kan, tak bagus kan. Sebab tu dimasukkan kodok hajat ni ialah terlindung daripada pandangan orang. Maksudnya takkan bila awak buang air besar, kencing, takkan orang lain nak tengok kan. Tu kan najis. Betul tak? Dan najis buat apalah kita tengok orang kencing, betul tak? Tak boleh, tak baik. Tak bagus. Jadi maksud daripada kodok hajat adalah terlindung daripada pandangan orang. Tertutup. Kita pergi tandas pun tutup pintu, malu kita kan. Malu tak? Kita ada sifat malu. Okey. Adat kodok hajat ialah yang pertama yang setelah disebutkan tadi, terlindung daripada pandangan orang. Yang kedua, istinja dengan tangan kiri. Jangan istinja tangan kanan. Sebab apa murid? Sebab tangan kanan adalah untuk makan. Tangan kiri untuk untuk kita basuh di punggung kita, basuh di tempat keluarnya air kencing dan keluarnya air, orang kata buang air kecil dengan buang air besar kan. Tangan kiri ni adalah tangan tak baik. Tangan tak baik ni kita pakai tangan kiri. Tangan baik kita jangan basuh najis tak boleh sebab tangan kita makan. Nanti kalau kita makan, kita pula tiba-tiba kat tandas terbasuh buang air besar tu menggunakan tangan kanan. Lepas tu bila nak makan, alamak teringat. Jadi daripada kita elak teringat tu, ingat-ingatlah jangan kita menggunakan tangan kanan, menggunakan tangan kiri. Istinja ni maksud dia ialah kita membersihkan di ruang kubul dan dubul. Kubul di depan, dubul di belakang. Jadi yang kedua, adat kodok hajat yang kedua ialah ketiga. Adat kodok hajat yang ketiga adalah basuh tangan dan kaki selepas istinja. Ingat murid, kita ni bila kita mana tak basuh, tiba-tiba buat air besar dari situ, kawan ajak main, jom main dekat padang, cuma nanti lambat tak boleh main. Kamu pun terhegeh-hegeh lah dekat tanda tu. Basuh ikut mana cukup je. Lepas tu bila awak keluar dengan tangan tak basuh, bau tai kan, dan kaki awak kotor, ada najis kan. Habis kalau macam tu kawan pun tak nak kawan. Kau tak boleh main busuk gitu. Kawan pun tak nak kawan kita sebab kita tak basuh tangan dengan kaki selepas istinja. Apa-apa pun kalau kita dah selesai buang selepas kita selesai istinja kan, kencing atau buang air besar, kita kena basuh tangan dan kaki. Tak kisah apa-apa berlaku di dalam tandas tu, apa-apa pun kamu sebelum kamu keluar kena basuh tangan dan kaki. Faham ya? Okey, yang keempat elakkan daripada perkara berikut. Ada lagi. Nak elakkan apa perkara yang kita perlu dielakkan. Yang pertama, di tempat berlubang, di tempat air yang tidak mengalir, bercakap-cakap. Cakap dalam tandas tak boleh tahu. Mana boleh. Oi, tengah buat apa? Aku tengah buat kecil. Tengah buat besar. Tak boleh. Kita tak boleh cakap macam tu. Diam je. Kalau cakap pun berdehem saja. Lepas buang air besar, buang air kecil, kena berdehem. Sebab tu ibu ayah kita mengajar kita, adik berdehem sana. Macam tu kan. Kamu macam tu lah kecil, ustaz pun sama kecil macam tu. Ibu ayah ustaz ajar. Di bawah pokok yang berbuah jangan pergi sana. Di tempat-tempat yang dilarang jangan pergi. Di bawah pokok yang berbuah nanti bahaya.
Nanti awak balik rumah, kerengga dah melekat dah. Dekat punggung awak dengan kemaluan awak. Siapa suruh kencing di tempat pokok yang berbuah. Lepas tu seterusnya di tempat yang kawasan angin bertiup. Tak boleh nanti terbang. Nanti awak kencing okey dah, tapi terbang kena muka ayah kita sebab tak sengaja angin tiup. Kalau kencing nak buang air di tempat yang tak ada angin bertiup. Faham? Takut terkena terendis air kencing dekat muka sekeliling kita. Okay? Yang terakhir adalah menghadap atau membelakangi kiblat jika di tempat lapang. Okey. Okey. Sekarang ni kita nak baca doa dan hafaz doa masuk tandas macam mana? Dia tengok orang tu, tengok abang tu. Abang tu tak masuk mana boleh kalau kita masuk tandas? Boleh ke kalau kita masuk tandas kita baca doa? Tak boleh kan? Bila tak boleh tu apa yang kita kena buat? Kita kena duduk luar tandas. Tengok dia duduk luar tandas ke dalam tandas? Luar tandas kan? Bila luar tandas, dia akan baca, dia tak ada tangan, dia baca doa, iaitu daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lagi sekali sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Okay, lagi sekali. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada keburukan dan kejahatan. Riwayat Al-Bukhari. Riwayat Al-Bukhari ni kalau mu nak tahu, inilah periwayatan hadis. Walaupun ini adalah kata-kata doa daripada Nabi Muhammad SAW. Okey, doa keluar tandas macam mana pula? Bila selesai buat air kecil, buat air besar kan? Dah buat air kencing, dah buat air besar. Okey, nak pergi tandas. Kalau pergi tandas boleh. Tak pergi tandas, keluar masa keluar tandas ke mana baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan baca dalam tandas pula ya. Okey, boleh pergi tandas kencing tu elok-elok kencing duduk bukan kencing diri tau. Tak baik nanti sakit kita punya sel-sel dalam urat kita kemaluan kita ya. Nanti rosak dia. Allah Taala bagi pinjam untuk kita jaga baik-baik. Okey, doa keluar tandas pula daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingat murid, dulu ustaz masa kecil ustaz tahu bacaan masuk tandas saja. Dulu kekecilan tahu tu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Okey, masuk tandas. Lepas bila keluar tandas, tak lama tak ingat. Pergi je lah. Tak boleh. Bila selesai baca bismillah, bila mana kita masuk bismillah, keluar alhamdulillah. Apa alhamdulillah tu? Kita tak ada bismillah kita terus alhamdulillahillazi azhaba anni al-adha wa afani. Kita ulang. Alhamdulillahillazi azhaba anni al-adha wa afani. Lagi sekali. Alhamdulillahillazi azhaba anni al-adha wa afani. Maksud dia segala puji bagi Allah yang menjauhkan diriku penyakit dan memberi kesihatan padaku. Riwayat Ibnu Majah. Ingat murid-murid, keluar daripada tandas, keluar daripada kotak hajat itu, maka kamu kena baca doa Alhamdulillahillazi azhaba annil adha wa afani. Okey, selesai. Doa-doa ni kena ingat Okey, apakah adab-adab masuk tandas? Inilah jawapannya. Yang pertama, ya Allah, tengok orang ni dia buat apa? Ya Allah, aku berlindung daripada keburukan dan kejahatan. Okey. Ini yang baca doa. Dia baca doa. Dia buat apa? Baca doa. Yang kedua, menutup kepala, bukan menutup aurat Menutup kepala. Ingat sebab
Bila tutup kepala ni tak kisah terpakai kopiah ke, ada kain ke, letak tutup kepala. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW ada bersabda mengenai apabila orang yang tidak menutup kepalanya semasa berada di dalam kodok hajat, membuang air kecil atau membuang air besar, maka ada seekor syaitan yang duduk berada di atas kepala kita bila mana kita tiada apa-apa benda yang tutup di atas kepala kita kan. Tak ada benda yang tutup. Bila ada syaitannya wujud di atas kepala kita sebab tak ada perlindungan di atas kepala kita, maka syaitan tu akan buang najis dekat atas kepala kita. Bila mana kita keluar tandas, kita tak memakai penutup kepala itu, maka bila kita keluar kita lupa apa yang kita belajar. Bahaya kalau kita lupa, nanti menangis kita, nak tak ingat dah matematik, tak ingat 2 tambah 2 tak ingat, ni masuk tanda lupa tutup kepala. Itulah Rasulullah SAW mengajar kita untuk menutup kepala. Ingat, yang seterusnya, masuk tandas dengan kaki kiri, bukan kaki kanan. Kaki kiri. Sebab apa? Bila masuk kaki kiri, tempat-tempat yang tidak elok. Bukan ustaz kata tandas ni tak elok, bukan. Sebab tandas ada siapa? Ada syaitan. Syaitan ni musuh kita ke kawan kita? Ialah musuh kita. Perlu kita masuk kanan. Tak boleh sebab kita masuk tempat syaitan, tempat-tempat yang kotor. Kalau masuk masjid baru boleh masuk dengan kaki kanan. Tapi kalau masuk tandas, masuk ke kodok hajat, maka kena masuk dengan kaki kiri. Okey, yang seterusnya, memakai alas kaki. Memakai alas kaki ini adalah memakai alas kaki ni contohnya selipar. Pakailah selipar dalam tandas, boleh, tak ada masalah. Jadi kaki awak bersih. Siapa nak kaki dia bersih? Angkat tangan saya tengok. Siapa nak kaki dia bersih dalam tandas? Angkat tangan. Bila dia keluar tandas, kaki dia bersih. Tak ada kulat, tak ada kurap air lah, apalah. Angkat tangan nak tengok sikit. Muhammad ni angkat tangan. Siapa? Efira tak angkat tangan pun? Okay, angkat tangan nak tengok. Siapa yang nak kaki dia bersih keluar tandas? Angkat tangan. Siapa yang angkat tangan ni Ustaz nak awak semua nanti adakah slipper kat dalam tandas, pakai slipper tu, tahu? Faham tak? Kalau faham, angguk saja. Faham, angguk. Faham tak? Faham. Kalau nak kaki bersih, pakai selipar. Pakai alas kaki. Bukan alas kaki guna kain, tau. Alas kaki tu bermakna selipar. Tapi kalau kamu nak tahu, ustaz kan, ni ustaz cerita kat kamu ni. Masa ustaz kecil kan. Ustaz tak pakai selipar, tau. Tahu apa jadi? Ada kurap air datang. Kurap air dekat tapak kaki. Geli tak? Geli, cakap geli. Geli tak? Ada kurap air dekat tapak kaki. Dulu kekecil Ustaz nakal dulu kan. Okey. Kurap air tu macam bakteria. Bakteria. Tahu bakteria? Tahu tak bakteria? Bakteria tu kalau awak belajar sains tu tahu bakteria yang kecil tu, yang halus tu. Tu bakteria. Bakteria bagus ke tak? Tak bagus. Bakteria tu kotor nanti kalau keluar habis kotor kaki kita Alright. Ustaz terus pada kita belajar kita. Okey. Bila mana kita nak keluar tandas, jangan lupa ada adab keluar bila kita keluar tandas pun ada adab dia. Yang pertama, bila mana kita keluar dengan kaki kanan, keluarkan kaki kanan sebab kita dah selesai berada di tempat syaitan, tempat kotor. Tempat tandas tu tempat syaitan jadi bila keluar tandas dah keluar kaki kanan, keluar daripada tempat tandas kodok hajat itu, maka kamu kena baca doa keluar tandas. Alhamdulillahillazi doa dia. Alhamdulillahillazi azhaba annil adza wa afani. Dah habis baca doa itu, maka
kamu dah selesai semua qada hajat. Jadi apakah kelebihan dia? Inilah kelebihan dia murid semua. Yang kelebihan yang pertama, kelebihan ni bila tukar pada bahasa Arab, maksud dia fadilat. Fadilat bermaksud kelebihan. Fadilat beradab ketika qada hajat. Tandaslah qada hajat ni. Kelebihannya ialah yang pertama, hidup kita menjadi sehat. Sehat hari-hari kita sebab apa? Sebab kita jaga istinja kita jaga adab-adab dalam tandas, terhindar daripada penyakit. Badan kita sentiasa bersih dan suci. Cikgu dah pukul Yang berapa? Ya? Dah pukul berapa? 12.30, 12.30. Sabar kejap ya. Nanti kelas kita akan tamat pada jam 1 ya. Kejap. Lepas tu kemudian yang keempat, mendapat pahala daripada Allah Taala kerana apa? Sebab kerana kita menjaga kesihatan dan menjaga kebersihan. Tahu dapat pahala, tahu dapat kedua-dua sekali. Dapat jaga kebersihan, dapat jaga kesihatan. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu Taala suka orang yang bersih. Kalau awak dalam solat ada air kencing terkeluar daripada kemaluan awak, Allah tak suka tahu. Allah tak suka tengok ada orang yang tak bersih. Yang keenam, terhindar daripada gangguan syaitan. Bila mana badan kamu bersih, suci, maka syaitan tak boleh ganggu awak. Alright, okay, seterusnya. Selepas kita mengetahui mengenai kelebihan adab-adab tandas. Jadi apa ni? Mari berpuisi. Mari berpuisi ni seperti. Okey, tak apa, abaikan. Okey, jadi di sini Ustaz nak pesan, tahukah kamu semua kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Kemudian membasuh tangan dengan sabun selepas keluar tandas. Bila dengan sabun ni, kalau awak nak tahu, awak nak bersih menggunakan sabun, itu adalah orang kata bukan ekstra, orang kata ekstra maksudnya bonus untuk awak lah. Bonus untuk awak membersih dalam suatu tempat. Okey, selesai mengenai apa ni tajuk kita, ulang kaji pada tengah hari ni. Ustaz nak stop presenting, Ustaz nak stop sharing je. Ustaz tunjuk untuk soalan. Dah ready untuk soalan? Dah bersedia? Kita belajar soalan, kita training apa, kita ulang kaji soalan boleh? Boleh, kalau boleh Ustaz teruskan ya. Sekejap. Okey, baik. Okey, baik. Soalan yang ketiga. Soalan yang pertama mengenai tandas. Kena Allahumma. Kena buat ke? Kena buat. Awak jawab dulu, tengok. Ni ulang kaji dengan Ustaz dulu. Nanti Ustaz hantar. Latihan ni. Ustaz hantar latihan soalan ni dekat dalam Google Classroom. Kejap lagi bukan sekarang, kejap lagi. Selepas ini. Okey? Ustaz, ni kena print ke? Kena print nanti dulu. Kejap Ustaz share lagi. Kejap Ustaz share sekarang Kejap. Kejap ya anak-anak. Apa tu Ustaz? Ya kejap. Tutup mic dulu. Tak apa, Ustaz boleh bagi kat awak. Kejap Kejap. Okey, kejap kejap. Kejap Ustaz akan share. Latihan. Kejap.
Okey. Baik, kejap Ustaz. Ustaz buka Google Classroom. Ustaz share. Ya, Ustaz tunjuk Google Classroom ni. Ustaz. Ya, saya. Ya, tengok. Aha. Tengok ni. Ustaz send. Ni ayah saya. Kejap Kejap. Ustaz dah nak bagi ni. Ini adalah latihan Ustaz. ulang kaji soalan tajuk kodok hajat kodok hajat. Okay, Ustaz dah post. Okay, Ustaz dah post. Dah post Nampak tak Ustaz dah bagi? Nampak tak Ustaz dah bagi? Nampak kan dekat ni kan? Kan nampak sini. Ini adalah latihan ulang kaji soalan yang bertajuk yang bertajuk je saya edit. Tajuk kodok hajat. Okey. Okey, Ustaz nak kita sesama ulang kaji soalan mengenai ni lah. Kejap, kita stop sharing dulu. Okey, kejap. Okey, Ustaz nak tolong jawab tolong jawab ni Ustaz bagi ni, tunjuk. Okey, nampak tak Ustaz tunjuk? Okey. Okey, soalan untuk kodok hajat Ustaz nak tanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tu doanya. Doa di atas berkaitan dengan doa apa tu? Siapa nak jawab? Siapa nak semua nak jawab tak? Mana satu? Saya. Doa masuk tandas. Doa keluar masjid ke, doa masuk masjid ke, doa masuk tandas ke, doa keluar tandas, mana satu? Alif, ba, jim, dal, mana satu? Alif, ba, jim, dal, mana satu? Masuk tandas. Alif, ba, jim, dal, mana satu? Doa tandas, doa keluar tandas ke masuk tandas? Doa masuk tandas. Tandas apa tu? Ni jawapan. Masjid. Doa Ni. masuk. Ni Keluar tandas. Mana satu ni? Ni ke alif, ni ba, ni jim, ni dal. Jim. Ya, betul. Ya, jawapan betul. Okey, yang seterusnya antara adab masuk tandas ialah antara masuk tandas ialah apa? Bersiul, memberi salam, menyanyi atau baca doa. Mana satu? Ustaz, salin ke? Salin. Tak perlu salin. Ustaz dah bagi dekat dalam Google Classroom. Ustaz dah bagi kerja dalam Google Classroom. Nanti buat saja dalam tu ya. Kalau tak boleh print? Kalau nak salin ke? Nak salin ke? Saya dah. Kalau tak nak salin tak apa ke? Tak nak salin, awak kena buat dalam Google Classroom. Kena tik saja. Okey, kalau murid di sini, Ustaz nak awak tik saja Boleh? Ustaz. Ya. Apa tu yang latihan ni kena buat kat rumah? Kena buat ke? Kena buat Kena buat. Siapa yang dah terima latihan yang Ustaz bagi, dah kat dalam Google Classroom kena buat tau.
Ha. Kalau buat nanti Ustaz semak. Nanti Ustaz semak tau. Tak. Ha? Kena print. Tapi boleh je lah. Kena Ini print, dia. nak print pun boleh. Nak print pun boleh. Kalau maaf Ustaz. Ni. Kalau nak Boleh jatuh. ni sekejap Okey. Sekejap. Batu. Ni Ustaz dah hantar. Latihan dalam bentuk gambar Ustaz bagi Nah, tengok. Ni tengok. Antara adab masuk tandas ialah apa? Macam mana? Bersiul, memberi salam, menyanyi, membaca doa. Mana satu yang betul? Tak apa, Ustaz tukar lagi. Membaca doa. Membaca doa. Ya, betul. Okey, baik soalan. Ustaz punya slide Ya. dah tutup. Dah tukar. Ustaz bagi ni. Ustaz bagi yang baru. Ni besar sikit. Membaca doa. Okey, bagus. Betul. Okey, yang 5 terhindar daripada penyakit adalah antara terhindar. Maksud terhindar ni kamu dapat elakkan daripada penyakit adalah antara di antara ya saya. Syafiq. Ya saya. Nombor 3 tak nampak. Nombor 3. Okey. Nombor 3 tak nampak. Kejap. Nampak? Ustaz dah bagi. Okey. Siap. Siapa dah siap tu? Dah siap, tunggu jap Dah siap tunggu jap nanti. Siapa dah siap tunggu kejap sebab Ustaz nak ambil gambar kejap lagi boleh? Dah siap apa cikgu? Dah latihan. Dah bagilah latihan tadi. Oh, saya belum. Buat. Tapi saya tak tahu nak buat. Tapi dia punya tulisan mana? Tulisan saya tak. Tulisan ni I Lukia. Kamu. Tulisan ni tulisan dia. Tulisan Jawi. Tulisan Jawi. Bukan nak tulis jawapan dia tu. Jawapan dia. Macam mana? Tuliskan jawapan dia. Maksudnya tandakan right je. Tandakan right sahaja. Tandakan right mana satu jawapan yang betul. Cikgu kena tulis ke? Tak tulis pun tak apa. Nak masak ke tak? Saya tak tahu nak tulis. Tak tahu tulis tak apa. Nanti print out awak tanda saja. Tanda right macam ni je. Saya nak edit. Sekejap saya edit. Ganti. Okay, dah siap belum? Belum. Ustaz. Ya.
Gambar yang ni Ustaz dah letak kat Google Classroom ke? Dah Ustaz dah letak. Tak apa, nanti boleh buat nanti kat rumah lepas habis kelas ni. Okey, baik. Okay, tak apa, nanti buat dekat dalam Google Classroom Ustaz tutup ya. Ustaz tutup tu lah. Nanti awak buka dalam Google Classroom yang Ustaz dah hantar ya. Ustaz tutup Okey. Okey, nanti siap dekat dalam Google Classroom. Okey, baik. Terima kasih murid semua kerana dapat hadir dalam kelas ni. Ustaz harap kita akan jumpa lagi di lain hari Okey, insya-Allah nanti tajuk yang akan datang tajuk ulang kaji saja Faham? Okey, baik, itu saja daripada Ustaz. Terima kasih banyak murid kerana luangkan masa dalam kelas online, kelas akhlak tahun 1. Okey, baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.